Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah kita sama-sama mulakan semua kita dengan membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. أما بعد. Yang wakil Fadilatul Imam, Fadilah, Pengurusi, ahli dan kuasa surau, muslimin muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di tempat yang penuh barakah ini. Tempat yang mana disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga tempat yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menyintai rumah Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang paling Nabi tak suka, pasar malam. Ya, pasar malam. Tak ada ya. Tak ada alhamdulillah. Ya, kalau ada pasar malam, kalau kita pergi pasar malam, antara pasar malam dengan surau, pilih surau. Sebab apa? Surau rumah Allah taala, Nabi suka pasar malam, tempat yang paling tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita terus pada tajuk perbincangan kita pada malam ini, saya nak ajak tuan-tuan untuk sama-sama berzikir, istighfar, ya. Mohon pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafan yang telah kita lakukan, atas kesilapan yang kita lakukan, atas dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, atas salah silap yang telah kita lakukan kepada Allah taala, atas kejelasan dalam melaksanakan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga istighfar ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Ya. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullah. Qayyum
Saudari ibu ayah-ayah, perkara yang telah berlaku kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal saudari bermimpi bahawa dalam mimpi beliau diarahkan supaya bermusafir pergi ke satu perkampungan. Ya, jadi keesokan harinya Imam Abu Hanifah teruskan perjalanan musafir beliau menuju ke dalam kampung yang telah dia nampak dalam mimpi tadi. Ya. Sampai di kampung tersebut, Masya Allah, ya, cuaca pun hari dah malam. Kemudian Imam Abu Hanifah ingin bermalam dekat sebuah masjid. Bila mana masuk dalam masjid dan bermalam di situ, rupanya orang masjid tak membenarkan mana-mana orang tua untuk tidur dalam masjid. Tak tidur dalam masjid. Akhirnya yang ada pada itu suruh Imam Abu Hanifah untuk keluar, duduk dekat luar masjid. Sampai dekat rumah ibu-ibu ayah-ayah datang seorang anak muda tunggang duduk. Nampak seorang pakcik tua duduk dekat luar pintu pagar masjid. Jadi orang muda tadi pun mempelabur Imam Abu Hanifah untuk naik kuda ni. Pakcik sila naik kuda tu. Pakcik kat mana kata? Lalu kata Imam Abu Hanifah, kata aku nak bermalam dalam masjid ni tapi tak diizinkan, tak dibenarkan. Kalau anak muda tadi bawa pakcik tu naik atas kuda terus sampai di rumah, kata pakcik bermalam ada kat rumah saya. Dan kebetulan saya memang doktor seorang, pakcik bermalam dekat rumah saya. Ada bilik untuk tetamu kepada anak muda tadi. Ya. Sampai dekat rumah kawan tadi, lalu anak muda itu dia akan bilik pakcik tu. Imam Abu Hanifah duduk sini, pakcik kata, ya insyaAllah besok pakcik boleh teruskan perjalanan. Malam ni bermalam dulu dekat rumah saya. Ibu-ibu ayah-ayah, bila Imam Abu Hanifah bermalam dan berlaku di rumah seorang anak muda. Anak muda ni, ya, tuan. Kedengaran pada malam itu sepanjang malam, dari malam sampai ke siang. Sampailah menjelang waktu subuh, Imam Abu Hanifah terdengar rintihan anak muda tadi merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfar. Daripada malam itu istighfar sehinggalah menjelang hampir menjelang waktu subuh. Masya Allah. Ibu-ibu ayah yang lafazkan istighfar ini bukan orang tua. Yang lafazkan istighfar ini adalah seorang anak muda. Minta pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Abu Hanifah yang duduk dekat bilik tetamu itu terdengar rintihan daripada seorang anak muda yang merintih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang menangis di malam hari kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang juga merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tertanya-tanya Imam Abu Hanifah, apakah dosa-dosa yang telah dilakukan oleh anak muda ni sampai begitu dahsyat, minta dia pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai begitu hebat istighfar sehingga menjelang hampir waktu subuh, tak putus-putus istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu ayah sampai esok pagi setelah Imam Abu Hanifah sama-sama melaksanakan solat subuh dengan anak muda tadi. Lalu Imam Abu Hanifah bertanya kepada anak muda tadi, wahai anak muda, pakcik dengar engkau mengalirkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari sampai ke pagi. Pada malam hari sampai ke pagi. Lalu kata pakcik Imam Abu Hanifah riwayat anak muda, telah aku dengar Nabi SAW ada meriwayatkan, barang siapa yang melazimi lidahnya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang melazimi lidahnya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia berada dalam keadaan kedukaan, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan berita gembira kepada diri. Ketika seorang berada dalam keadaan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa melazimi lidahnya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dia berada dalam kesusahan, Allah Taala akan berikan dia kesenangan. Masya Allah. Jadi kata pakcik tadi Imam Abu Hanifah, wahai anak muda, pakcik nak tahu, adakah masih ada lagi permintaan yang masih belum Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan? Sebab apa? Sebab kata Nabi, barang siapa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keperluan dia akan diperkenankan, ditunaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai anak muda, adakah banyak sangat dosa yang kau lakukan? Mungkin banyak, wahai pakcik, kata anak muda. Wahai anak muda, adakah engkau ni terlalu berduka cita? Pakcik, saya sekarang berduka cita. Wahai anak muda, adakah engkau ini berada dalam keadaan susah payah? Ya, aku tengah susah payah, wahai pakcik. Wahai anak muda, adakah masih ada lagi hajat-hajatmu yang belum diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Satu je pakcik, kata anak muda.
Kata anak muda tu, wahai pakcik, selama aku hidup tak pernah aku minta sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kecuali kali ini. Memang aku sungguh-sungguh minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi permintaan itu masih belum diperkenankan oleh Allah Taala. Bertanya pakcik tadi, wahai anak muda, apakah hajat yang kau minta kepada Allah Taala hingga Allah Taala masih belum memperkenankan lagi hajat tadi? Wahai pakcik, kata anak muda tadi, aku sejak daripada dulu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya aku dapat dipertemukan dengan Imam Abu Hanifah. Sampai hari ini tak dapat diperoleh. Masya Allah. Ibu-ibu ayah, rintihan daripada anak muda tadi yang sejak daripada muda sampai dia sudah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak sangat berjumpa dengan salah seorang ulama yang bertambah pada waktu itu. Allah Subhanahu Wa Taala dengar rintihan dia, walaupun hanya sekadar melafazkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Kata Imam Abu Hanifah, wahai anak muda, kata dia, akulah Imam Abu Hanifah. Kata dia, kau nak saya jumpa tadi. Masya Allah. Dia waktu nak tumpahkan pakcik tadi yang muda tu, tak tanya dia, pakcik nama apa, tak tengok orang tua tu muda letih. Masya Allah. Suatu hari ni pelakon lain tak tanya kan, tengok pakcik tu letih, ni pakcik bilik tamu, pakcik seperti dia, pakcik kata. Dia tak tahu rumputnya yang dia jumpa tadi itu, yang bermalam dekat rumah dia tu, anak ulama besar, ulama perkara yang dia tak sangat pun dia ada. Masya Allah. Tuan-tuan, bukan sekali itu saya bahkan Imam Abu Hanifah yang termimpi diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertanya di kampung itu rupanya semata-mata ingin dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Imam Abu Hanifah dengan anak muda tadi. Kesan hanya setakat istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu ayah tengok anak muda tadi, Masya Allah. Dia yang muda dalam hati terpaut para ulama yang bertakhta dalam hati dia. Masya Allah. Tengok bagaimana anak muda yang tak ada idola lain dalam diri dia selain daripada Nabi SAW. Antara kisah-kisah para ulama yang ada pada waktu itu, kedengaran kisah agung kepribadian yang ada pada diri Imam Abu Hanifah sampai kepada pengetahuan anak muda tadi. Nak cari kawannya tak tahu anak muda, nak cari kawannya tak tahu. Cuma berdoa kepada Allah, ya Allah, pertemukan aku dengan Imam Abu Hanifah, pertemukan aku dengan Imam Abu Hanifah. Masya Allah. Selalu minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya setakat berdoa, tapi istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rintihan itu Allah Subhanahu Wa Taala dengar. Disampaikan oleh Allah Taala kepada Imam Abu Hanifah walaupun dalam mimpi. Bertanda Imam Abu Hanifah berjumpa dengan anak muda tadi, rupanya atas pertemuan itu telah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala.